Okey, Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua ya. Terima kasih kerana masuk ke kelas tepat pada masa ya. Cikgu rasa sebenarnya agak terharu. Jadi cikgu nak sambungkan kelas hari ini dan sebelum itu cikgu nak bagi tahu semua jadi secara rasmi dan dari kita rakam dah ini. Okey, kita sebenarnya ada modul tingkatan 4 yang dalam 450 lebih muka surat. Okey, nanti tengok macam mana. Mungkin dalam link kehadiran nanti cikgu akan minta anda buat undian lah, nak ke tak nak. Nak ke tak nak. Satu muka surat cikgu biasanya akan cetak dua muka surat. Maksudnya 459 you bagi dua pun ada 200 dari muka surat. Dan kamu sendiri fikirlah nak ke tak nak. Okey, jujur ya. Jadi benda itu tak kacau. Kamu hantar je nanti borang tu, undian itu. Nanti cikgu analisis lah. Jadi benda itu kalau anda tanya kait ke tak kait dengan silibus anda, cikgu cakap ya. Okey. Iyalah dah sangat, bagi cikgu kata sangat praktikal, Okey. Jadi fikir-fikirkan nanti link kehadiran nanti cikgu akan minta kau buat undian di situlah. Tak payahlah buat kat sini, buang masa di sini. Okey. Jadi hari ini kita sambung dengan peranan mikroorganisma di bawah bab biodiversity, bab yang ke-8 ya. Jadi murid-murid, okey, boleh kita sambung kan? Boleh kan? Saya tahu sekarang hujan ni, tapi boleh kan? Boleh jelas dengar kan? Boleh. Boleh ya, jadi kita sambung ya. Kita pun tak nak buang masa. Ada banyak benda yang kita nak cerita hari ni ya. Jadi kita mula dengan nota dulu, biar kita habiskan bahagian nota, bahagian buku teks ini dulu. Okey, jadi minggu lepas kita dah sentuh mengenai kitar nitrogen. Murid-murid, kitar nitrogen kau. Kalau cikgu tanya soalan yang lazimnya keluar dalam SPM, lazim. Kalau cikgu tanya macam ni. Apakah fungsi Rhizophora species? Apakah fungsi bakteria Rhizophora di dalam kitar nitrogen? Rasanya boleh jawab ke tak? Ada sesiapa di sini boleh jawab dengan terus terang? Maksudnya dengan terang-terang cakap, okey saya tahu apa dia. Siapa tak nak cuba? Boleh? Cikgu, Ya. sorry cikgu. Rhizophora bukan pokok itu kan? Bukan. Rhizophora. Rhizophora itu biodiversity, silap Rhizopus lah. Kenapa saya Rhizophora keluar pula? Aduh, thank you . Jadi apakah fungsi kalau anda tengok pada kitar nitrogen tadi, okey? Cikgu pun dah silap sebut Rhizophora itu dia dah pergi ke bahagian kolonisasi pengkolonian dan juga apa itu? Succession English. BM je aku lupa dah. Sesaran. Jadi kalau anda tanya sekali lagi, jadi cikgu, benda ini saya perlu hafal ke tak? Jadi soalan cikgu senang saja. Tadi cikgu dah cakap, kalau anda tengok balik pada kitar nitrogen, rhizobium ni, okey? Cikgu nak sahkan balik je, rhizobium, bukan Rhizophora pula, okey? Jadi rhizobium, jadi apakah fungsi bakteria tersebut? Jadi benda itu terang-terang. Jadi nak ke tak nak, cikgu, perlu hafal ke fungsi untuk bakteria semua ini? Untuk kitar nitrogen je, okey? Kalau benda ini tengah rakam tau, saya nak benda ini menjadi satu benda yang sah. Kitar nitrogen memang kerap ditanya. Rhizobium, fungsi dia adalah untuk menukarkan nitrogen tak organik yang biasanya di dalam lapisan atmosfera lah, yang di sekitar kita. Okey, tukarkan dia kepada nitrogen organik. Dia punya konsep nitrogen organik. Cikgu, kenapa dia nak gunakan istilah nitrogen organik ini? Sebab nitrogen organik maksudnya di sini boleh diserap oleh tumbuhan. Kalau boleh, dalam biologi kita tahu dia akan tukarkan dia, okey, mengikatkan nitrogen di atmosfera untuk membentuk amonia, supaya senang diserap oleh tumbuhan. Tumbuhan gunakan nitrogen di dalam amonia untuk bentuk protein dan juga asid nukleik. Okey? Benda itu perlu jelas. Jadi kalau dia tanya mengenai bakteria lain, Nitrosomonas contohlah. Nitrobacter. Okey? Azobacter. Benda itu kalau dia tak menjadi soalan di kertas 2 pun, dia lazim tanya di dalam kertas 1. Jadi jelas ke tak jelas murid-murid? Boleh faham ke tak faham?
Ataupun kalau anda tak tahu apa yang cikgu cakap, sila tonton semula yang kita nitrogen pada kelas sebelum ini. Tan Simi, boleh tak Tan Simi? Simi? Boleh, Boleh ya? boleh. Saya tahu ya benda ini kalau kamu nak jimatkan ke data tutup skrin tak ada masalah. Cikgu tak marah kamu. Okey? Jadi sekarang muka surat 160. Kita sambung lagi. Muka surat 160. Jadi apakah lagi peranan mikroorganisma yang ada? Okey? Jadi peranan dia. Cikgu, apa peranan mikroorganisma? Jadi fikirkan kamu punya otak dulu, letakkan konsep kamu. Kita sebut mikroorganisma dalam biologi ada berapa kumpulan? Ada berapa kumpulan? Siapa rasanya cuba jawab. Ada berapa kumpulan mikroorganisma dalam silibus anda? Ya? Siapa nak cuba jawab? Lima. 5. Kamu lagi ke janganlah. Okay, thank you lah. Shin. Jadi ada 5. Jadi maksud dia kamu perlu pandailah sebut 5 itu. Boleh tak cikgu pilih contohnya Ngai Comeng? Ya lama cikgu tak tanya dia. Comeng. Comeng, ada tak Comeng? Apakah 5 kumpulan mikroorganisma yang ada? Kamu boleh type di dalam chat box ataupun kamu boleh sebut pun boleh je. Okey? Siapa nak tolong pun boleh. Saya okey je. Sebab benda sekarang kita nak ada, kita nak, saya cikgu memang nak tengah nak cuba kamu supaya kamu boleh jawab. Ya? Bakteria, protozoa, alga, kulat dan virus. Okey? Ya ke? Virus di bawah mikroorganisma ke? Virus di bawah mikroorganisma ke dalam kita punya biologi? Kalau anda tengok, bukanlah je dia kata betul lah kalau 5 kumpulan kat situ kan. Jalah kita tengok balik kat sini, cikgu pun tak nak buang masa kat sini tau. Murid-murid, dalam SPM anda, kalau kamu nak sebut mikroorganisma ini ada 5 kumpulan, ini bahayalah. Tapi secara dalam silibus kamu, dia akan asingkan mikroorganisma dan virus sebab kamu budak bio. Seharusnya kalau boleh 4 kumpulan tambah 1 virus sebab virus tidak mempunyai ciri-ciri untuk benda hidup. Memang kamu akan cakap 5 kumpulan. Untuk senior kamu pun dia akan cakap macam tu daripada KBSM. Tapi untuk yang KSSM ini, seboleh-bolehnya jawapan dia 4 tambah 1 lah. Chin, faham ke tak Chin? Faham. Itu je dia. Tapi bukan kita nak cari pasal, tapi mikroorganisma, ada istilah organisma di sana. Jadi dia dah pecahkan. Tapi untuk sains, okey, mata pelajaran sains dia masih letak dalam 5 kumpulan lah. Tapi untuk kita sedar virus dia tak ada ciri benda hidup. Jadi dalam muka surat 160 ini, mikroorganisma juga sebagai pengeluar. Cikgu, apa itu pengeluar? Istilah yang macam kita pernah belajar. Murid-murid, pengeluar ini merupakan organisma pertama di dalam rantai makanan. Dalam rantai makanan selepas matahari kan. Dia rantai makanan yang pertama berfungsinya menukarkan cahaya matahari. Kalau pengeluar autotrof menukarkan cahaya matahari kepada makanan. Jadi tanpa pengeluar, tanpa tumbuhan hijau ni, kita tak ada lagi rantai makanan yang berfungsi lah. Maksudnya putus pada pengeluar, tak ada lagi yang seterusnya. Tak ada lagi yang seterusnya. Jadi pengeluar ini penting. Mikroorganisma seperti fitoplankton. Jadi apa tu fitoplankton? Fitoplankton rujuk kepada biasanya mikroorganisma yang terapung di permukaan air laut, kolam dan tasik. Itu pasal banyak organisma seperti ikan kecil, ikan yang kecil, ataupun organisma akuatik yang kecil, mereka makan fitoplankton di laut ataupun di kolam ataupun di tasik. Kalau tanpa fitoplankton sebagai makanan pertama ini, tak ada lagi ikan yang kecil itu, tak ada ikan kecil, tak ada ikan yang besar sebab saling berhubung. Pengeluar yang pertama lah di situ untuk setiap rantai makanan. Jadi apakah nama khas yang kamu perlu tahu di bawah fitoplankton ini? Adalah seperti alga hijau lah dan juga alga biru hijau. Dinoflagellat dan juga diatom. Cikgu, apa benda ini? Kalau berminat boleh Google kejap, tapi benda ini tak perlu masuk dalam sebab
di dalam tingkatan 4 dan 5 SPM ini, fokus kamu adalah kepada 5 alam dan juga 4 kumpulan mikroorganisma dan virus secara, maksudnya mereka letak secara besar. Masa akan datang kalau kamu mendalami untuk biologi, setiap kumpulan itu dia akan pecah lagi kepada kumpulan-kumpulan yang kecil, nama dia. Seperti yang kamu belajar untuk apa panggil itu pengelasan berhierarki, yang berperingkat dari alam sampai ke genus. Okey, dia bermula sebenarnya dengan domain lah, domain. Tapi kita sekarang kata ada ada berapa alam? 6 alam organisma. Okey, iaitu plantae. Kalau sebenarnya kalau itu akar bakteria dia memang bercadah. Jadi dia yang penting je pun nak sebut sekarang adalah dia pecah daripada alam besar menjadi kecil, filem dan seterusnya sehingga ke genus. Jadi murid-murid kalau anda tengok di sini, okey, pengeluar ini adalah penting dalam rantai makanan di ekosistem akuatik dan kamu boleh bayangkan sekali lagi kolam Raja Abdullah kenapa dia nampak hijau. Hijau tapi kita nampak air itu hijau tapi tak ada tumbuhan di dalam. Padahal dia ada banyak alga yang halus tidak boleh dinampak oleh mata yang kasar. Seterusnya mikroorganisma juga berfungsi sebagai pengurai. Okey, pengurai decomposer kalau English. Kalau anda pengurai ini penting untuk apa? Bayangkan kalau kita tak ada mikroorganisma, dia punya konsep senang je. Dia ada buku juga dia gunakan analogi macam ni. Kalau orang yang meninggal atas peperangan ke sakit, kalau tak ada mikroorganisma sebagai pengurai, bayangkan mereka punya mayat lepas 1000 tahun masih ada di tempat tersebut kalau dia tidak dimakan oleh binatang ke haiwan yang lain. Tanpa pengurai atau mikroorganisma sebagai pengurai, bayangkan sekali lagi kamu mungkin jumpa balik mayat-mayat moyang kamu yang tidak diurai. Jadi benda itu akan nampak dahsyat. Okey, jadi benda itu penting untuk kita menyedari mereka sebagai pengurai. Jadi kulat saprofit dan bakteria saprofit merupakan mikroorganisma utama yang menjalankan penguraian bahan organik. Jadi sekali lagi apa itu pengurai, decomposing, maksudnya dia pecahkan mayat menjadi molekul-molekul yang kecil. Maksudnya hilangkanlah, tinggal tulang je. Okey, kulat dan bakteria saprofit juga dikenali sebagai pengurai. Pengurai akan menguraikan bahan organik kompleks seperti najis, bangkai haiwan dan pokok reput kepada sebatian ringkas seperti amonium. Boleh diserap semula oleh tumbuh-tumbuhan, digunakan dalam kita nitrogen lah. Okey, jadi hasil proses peruputan ini unsur-unsur yang diperlukan oleh tumbuhan seperti karbon, nitrogen dan sulfur dikembalikan kepada tanah. Okey, tanya buang masa untuk yang itu. Dan seterusnya, mikroorganisma sebagai parasit. Mikroorganisma sebagai parasit. Ini pentingnya sebab lepas ni kamu ada kerja sikit kat sini nanti. Okey. Parasit merupakan organisma yang mendapat faedah daripada perumahnya. Istilah parasit dan perumah, kalau anda belajar dalam istilah English, okey, parasit or parasite and host, perumah host. Okey, jadi perumah the host yang mengalami kerugian dan kekadang mati akibat kesan-kesan yang disebabkan oleh parasit. Dia hanya akan mendapatkan faedah saja daripada perumah parasit ini. Dia tidak akan memberikan faedah tapi dia akan mendapatkan faedah daripada perumah. Jadi antara contoh mikroorganisma parasit ialah Plasmodium. Okey. Plasmodium ini merupakan sejenis protozoa yang hidup dalam perut nyamuk tiruk betina Anopheles. Okey, ada 3 jenis nyamuk yang membawa penyakit secara am yang anda perlu tahu dalam biologi Okey, ada 3. Pertama Aedes lah untuk dia membawa penyakit denggi, okey. Satu lagi ini Anopheles ini dia membawa protozoa Plasmodium ini penyakit apa yang dia menyebabkan malaria. Pentingnya anda tahu malaria. Kalau anda sekarang pada muka surat 161 ni, okey, highlight ingat tau protozoa Plasmodium kan, highlight protozoa itu Plasmodium, highlight penyakit malaria. Okey. Dan satu lagi, kalau anda tahu penyakit yang untuk nyamuk kan, dibawa oleh nyamuk, sebenarnya ada banyak. Kalau anda tengok dengar banyak penyakit chikungunya. Chikungunya. Jadi apa? You main-main dengan saya ke tak? Memang chikungunya penyakit dia. Okey? Dapat itu ada simptom apa?
Jadi maksudnya kita tak nak tengok nyamuk itu adalah sesuatu yang maksudnya nyamuk sesuatu yang maksudnya dia berpenyakit, tidak, tapi dia membawa. Jadi ada istilah dia, kamu akan belakang nanti kamu akan belajar vektor. Dia sebagai vektor membawa punca-punca, iaitu mikroorganisma yang akan menyebabkan penyakit. Jadi ada apa lagi? Peranan mikroorganisma dalam ekosistem dia sebagai simbion. Simbion ini penting. Cikgu akan tunjukkan nanti kejap ya. Jadi nanti bukakan skrin kejap dulu. Simbion ini dia merujuk kepada hubungan berkait. Simbiosis, saling berkait. Okey. Jadi dia ada hubungan sangat rapat dengan organisma yang lain disebut perumah. Ya, sama macam parasit, kita pun panggil mikroorganisma tumpang di dalam badan kepada organisma yang dia tumpang itu kita masih panggil dia perumah. Beza dia saling membantu. Cikgu, apa maksud saling membantu ni? Sabar ya. Jadi untuk bakteria kita ada ekto dan endosimbion. Ekto itu hidup di luar sel perumah. Endosimbion hidup di dalam sel perumah. Satu di luar sel. Okey. Satu lagi ialah di dalam. Cikgu, apa yang saya perlu ingat untuk ektosimbion ini? Highlight istilah mycorrhiza. English mycorrhizae. Ya. Cikgu, apa ini sebenarnya? Okey, murid-murid, saya nak bagi tahu ya. Jadi cikgu nak lukis pada skrin sekarang. Saya tahu susah, ini benda agak susah. Mycorrhizae. Kamu boleh tengok online nanti. Mycorrhizae carikan. Ya. Kalau ini adalah keratan rentas untuk akar. Murid-murid. Keratan rentas untuk akar. Yang paling luar untuk lapisan keratan rentas akar ini ialah apa? Yang paling luar ni lah apa? Siapa boleh jawab? Lapisan itu, nama lapisan dia. Ya. Boleh tak seseorang jawab? Tadi cikgu dah dengar daripada Cihin, Nai Coming. Okey, Buen. Apakah lapisan paling luar untuk akar? Ingat ke tak? Ya. Gabus? Oh tak. Paling luar. Gabus yang selepas. Tapi yang paling luar. Epidermis apa susah? Ataupun cikgu salah? Epidermis. Betul ke tak? Hello? Epidermis lah. Jadi yang paling luar epidermis, ada sel yang dia memanjang keluar. Kita panggil apa sel? Rambut akar. Cikgu, apa kaitan dengan endosimbion? Sabar. Cikgu sekarang besarkan gambar dia ni. Okey, ini penting ya. Jadi kalau sel rambut panjang, jadi ada kulat yang tumbuh kulat. Okey, dia tumbuh, dia pemanjang, dia tumbuh keluar. Cikgu, apa ini? Kulat yang tumbuh di luar sel tumbuhan sel rambut ini, kalau anda tengok dalam gambar raja yang cikgu lukis, kaitkan dengan yang ini, dia tumbuh di sekitar akar tumbuhan. Mereka hidup saling bergantung sebab apa? Mycorrhizae ini dia akan memanjang, tambahkan luas permukaan supaya dia boleh serap lebih banyak nutrien. Okey, tukar dan juga serapkan lebih banyak air. Yang dia tumpang di tumbuhan sebahagian akar dia tumpang je. Dan dia berikan makanan dan dia juga berikan air yang dia serap lebih itu. Menambahkan luas permukaan untuk penyerapan. Okey? Kamu tak perlu pergi dalam tau, tapi siapa yang nak tahu benda ini secara bacaan ekstra, tambahan ekstra material, mycorrhizae. Aku pun lupa English je.
Ya, mycorrhizae. Ya. MY sebab dia hulat tau, hulat. Jadi mycorrhizae ni kalau anda tengok, kamu boleh tengok banyak kat sini dia punya tumbuhan, dia tumbuh di luar. Maksud dia bukannya kulat itu menyerang pokok menjadi parasit, tidak. Pokok itu pun benarkan kulat itu tumbuh sekali dan ada saintis telah buktikan akar yang ada kulat itu, jangan saya tanya spesies dia tapi hubungan yang penting ada mycorrhizae, kulat mycorrhizae ini menunjukkan pokok itu akan tumbuh dengan lebih sihat dan lebih bagus. Boleh faham ke tak murid-murid? Boleh. Boleh ya? Jadi itu mycorrhizae. Jadi itu di luar sel. Di luar sel, dia tak serang masuk, dia tak. Yang penting dia di luar. Untuk kita punya sel di dalam sel perumah endosimbiont ini, protozoa trichonympha hidup di salur alimentary anai. Dia memang hidup di dalam panggil apa itu? Dalam salur alimentary anai. Apa itu alimentary ya? Sistem pencernaan dia. Dia hidup sekali dengan sel-sel dia. Okey? Trichonympha. Dia memang tanya. Jadi cikgu, benda ini dia tanya ke satu kali lagi je ulang. Mikroorganisma ini lazimnya memang keluar satu soalan objektif dia memang tanya fungsi mikroorganisma ini untuk apa. Jadi kamu akan carikan betul ke salah ataupun match ataupun padankan fungsi dia. Nak ke tak nak perlu tahu. Okey? Jadi apa lagi yang mungkin anda terfikir apa itu endosimbiont ini? Masa akan datang juga tunjuk lagi satu gambar aja lah. Kalau anda tengok pokok di sekolah, biasanya di batang dia itu ada bahagian hijau bulat yang kering, nampak kering lah tapi dia tak kering. Di situ juga adalah hubungan simbiosis yang berlaku. Jadi ulang ya, kau boleh tengok tompok hijau. Itu bukan kulit dia, bukan kulit. Tompok hijau. Tompok ya, yang the green spot, okay? Kamu akan nampak. Jadi kita sambung juga itu peranan mikroorganisma di dalam ekosistem penting ya, sebagai pengeluar, sebagai parasit, sebagai simbiont ya, berhubungan simbiosis, masing-masing mendapat kebaikan. Jadi kita sambung lagi kepada muka surat 162. Ini penting dah. Penting ya. Cikgu pun perlu bagikan kamu kerja lepas ini. Kenapa sampai 9 sampai 10. Sebab nanti akan berikan masa kamu 5 minit dah untuk bincangkan macam mana kamu nak buat benda ini. Jadi dengar dulu. Mikroorganisma, selepas kita dah bincang sekian lama, kamu pun tahu dah, mikroorganisma ini bukannya jahat. Sebab kalau anda tak belajar sains, tak belajar biologi, dengar saja mikroorganisma, orang akan hasilkan prejudis ya, jahat. Sesuatu yang menyebabkan orang jatuh sakit. Namun, kamu pun dah tahu mikroorganisma ini ada banyak kebaikan. Okey, selepas belajar kebaikan, of course kita akan pergi ke keburukan lah. Bukannya kita nak tunjukkan semua keburukan saja, tidak ya. Jadi, mikroorganisma ada yang baik, ada yang tak baik. Virus 100% ialah jahat. 100%, maksudnya dia memang menyerang saja. Kecuali kalau manusia menggunakan virus itu untuk tujuan tertentu. Okey, kalau manusia gunakan virus itu ada cerita lain. Tapi secara maksudnya kalau terbuka di dunia organisma ini, virus tak ada fungsi lain. Dia memang hanya menyerang saja. Menyerang sel-sel hidup untuk menambahkan bilangan dia. Okey, yang lain itu sama ada bakteria, fungi, alga ke, okey, dan juga protozoa, ada yang baik, ada yang baik. Ada yang jahat sekarang, iaitu kita nak bagikan nama mikroorganisma yang jahat, iaitu patogen. Jadi apabila kita sebut patogen, memang jahat. Patogen, mikroorganisma yang akan menjangkitkan organisma, menyebabkan jatuh sakit. Jadi kamu telah belajar istilah itu tau. Okey, kalau anda tengok dalam gambar raja dan juga muka surat 162 ini,
Dia tulis di situ patogen ialah organisma yang menyebabkan penyakit, contohnya virus lah, bakteria ke protozoa dan kulat. Alga tak ada dalam di sini sebab alga memang dia pengeluar, buat makanan sendiri. Jadi semasa di tingkatan 2 anda tak boleh mempelajari patogen yang menyebabkan penyakit berjangkit banyak. Cikgu pun terkejut, tingkatan 2 kamu dah belajar secara mendalam apa itu tuberculosis, TB. Itu pasal di sini tingkatan 5 dia tak ulangkan semula. Kamu patut tak tahu apa itu TB. TB itu menjadi soalan yang kerap keluar baru-baru ini TB, tuberculosis, iaitu batuk kering yang disebabkan oleh bakteria. Sabar nanti kita akan sebut nanti. Jangkitan oleh patogen berlaku apabila patogen seperti virus, bakteria atau mikroorganisma lain masuk ke dalam badan serta mula membahagi dan membiak. Okey, penyakit ini yang disebabkan oleh patogen berlaku apabila sel-sel di dalam badan rosak. Hal ini terjadi kerana jangkitan dan simptom-simptom penyakit mula ditunjukkan oleh seseorang yang dijangkiti. Jadi, murid-murid, macam mana kita nak faham secara lebih dalam, okey? Secara lebih dalam. Jadi di sini cikgu memang muka surat 162 ini ada kerja yang memang penting pun untuk kamu buat sebab benda ini kerap dijadikan soalan juga. Jadi nak ke tak nak, cikgu telah sediakan satu raja di sini, murid-murid. Kumpulan anda masih kekal lah, saya tukar-tukar dulu, masih kekal 8 kumpulan yang ada, 8 kumpulan, bukan kumpulan untuk projek. Okey, tak ada 8 kumpulan saja. Jadi siapa nak pilih? Setiap wakil kumpulan itu sebutkan nombor kumpulan anda sebab sekarang kita ada 8 di sini patogen yang ada. Apa itu patogen? Boleh menyebabkan penyakit betul. Jadi cikgu nak kamu pilih dulu. Jadi di sini ada 8 bermula dengan human papilloma virus. Okey, apa dia? Yang kalau ikut Cina, soju houzhen, kalau tak silap cikgu ni. Kalau untuk yang Melayu apa panggil? Penyakit mulut, tangan, kaki dan mulut dah. Ya ke? Macam itulah. Jadi yang kedua COVID-19, ketiga HIV, Salmonella ini bakteria lah. Lepas itu gonorrhea, treponema, plasmodium dan juga tinea. Ini fungus lah. Plasmodium ni protozoa. Seperti kita dah cakap. Cikgu, apa yang kamu nak kita buat ni? Setiap kumpulan itu sedia dalam minimal 4 ke 8 slide saja, tak perlu banyak. 4 ke 8 slide. Terangkan 4 benda saja. Pertama, apakah simptom penyakit kalau terjangkit patogen ini lah. Of course kamu mulakan pengenalan, terangkan patogen ini milik kepada kumpulan apa. Lepas tu simptom lah, of course simptom yang penting. Simptom, punca, macam mana boleh terjangkit, macam mana elak dan macam mana kita elak dan rawat. Okey, jadi murid-murid, nak cikgu buat pilihan ataupun letakkan kumpulan secara rawat gunakan cara cikgu ataupun kamu nak pilih? Ya. Ya, siapa nak pilih apa? Nak pilih apa? Saya nak pilih HIV. Kamu nak pilih HIV ya? Benda senang kan? Jadi bro, siapa kumpulan, saya nak wakil kumpulan 1 hingga 8. Cepat-cepat siapa nak bagi respon sikit. Ya murid-murid. Ya, Jonathan wakil kumpulan 1. Jonathan wakil kumpulan 1 ke? Tipulah, dia buat kumpulan kumpulan YY yang ke kumpulan 6 ke? Kalau tak siap cikgu. Mana ada. Saya nak COVID lah. Oh. Winnie, Anita, nombor kumpulan, cikgu lupa dah. Sila bagi nombor kumpulan tu. Kami pun lupa sudah. Dia kumpulan 1 bermula sebelah masuk ke dalam jap. Aduh, memang sekarang kamu nak menguji cikgu pula. Jap. Sabar ya. Okey. Kalau ini adalah pentas kat dalam makmal kepada mereka yang berada di sebelah sini adalah kumpulan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan 8. Ya.
Jadi kalau Tan Yee Seng kata saya rasa bukan. Jadi Cihi memang kumpulan 6 kan kata siap cikgu. 4 lah. 4 ke? 4 bukan Kok Siang ke? 6 lah. 6. You don't play, lama tak masuk dalam mak-mak kita. Sorry. Ya, lain. Winnie kan kumpulan 8 kata silap cikgu. Kumpulan 8 ke 7? Tak bukan kan? Dia kumpulan 4. Kau siang kan? Betul kan? Kumpulan 3. Winnie kumpulan 3. Sini. Pintu masuk ke sini untuk anda ingat dia sebagai ingatan ya. Okey. Jadi Winnie ambil ya. Winnie kumpulan 3. Yes. Confirm okey. Lepas itu kau siapa ambil HIV? Kumpulan 6. Ya. Yang lain? Kumpulan 1 Salmonella. Ayo, kenapa tak nak ambil gonorrhea bro? Kenapa? Ada pilihan, kenapa tak pilih? Setiap kumpulan perlu sediakan slide 4 minimum sehingga paling 8 saja. Tak perlu banyak pun benda ni. Dan satu poster yang ringkas, poster yang ada info. Cikgu kenapa perlu buat? Antara kerja nanti kalau kamu kerja khusus yang kamu masuk ke Polytechnical College ke University, antara benda yang paling biasa buat ialah poster. Kamu memang tak akan lari ni. Jadi belajarlah sekarang. Siapa yang pernah buat biarlah online cuba ya. Susah pun perlu buat. Okey? Siapa lagi? Kumpulan 7. Ambil yang human papilloma virus. Good. Yang lain? Wakil. Kalau tidak juga akan letak saja ya kat sini. Saya cikgu dah cakap ya, siapa yang pilih Neisseria gonorrhea ni, hati-hati ketika kendalikan presentation anda ya. Banyak gambar yang menjijikkan. Kalau boleh, sila letakkan pixelate. Tamak saya ke pixelate. Supaya tak nampak benda itu. Benda yang itu. Ataupun tak letakkan gambar pun boleh. Tapi yang penting penerangan dia. Siapa lagi yang lain? Kenapa semua lain diam saja? Tinia kumpulan 5. Okey. Yang lain? Plasmodium kumpulan 2. Okey, good. Yang lain? Tinggal lagi 2 lagi tu. Kumpulan 8. Toponema. Bagus lah. Toponema. Okey, jadi kita tak ada pilihan. Kumpulan 1, 2, 3, 4. Siapa kumpulan 4 di sini? Siapa wakil kumpulan 4? Ada ke tak? Siapa wakil kumpulan 4? Aileen ada kan? Aileen. Aku rasa sedih. Sedih. Aku rasa sebenarnya agak berdebar lah ketika menampakkan adalah wakil kumpulan 4. Jadi kumpulan 4 gonorrhea ni, sebab benda ini presentation online tau. Kita akan tengok nanti. Satu presentation dalam 5 minit je pun, tak perlu lama. Kamu akan present. Jadi nak gunakan gambar ke tak nak guna, ikut dah. Tapi kalau guna, bagus. Buatkan pixelate je, hati-hati ya. Yang lain, saya cikgu pun rasa tak adalah kecuali HIV. Kalau kumpulan HIV ni kata nak gunakan gambar-gambar yang boleh buatkan orang tak selesa. Okey? Sebab melibatkan organ-organ pembiakan kan. Jadi hati-hatilah kendalikan gambar tersebut, letakkan pixel. Ya. Siapa dia? Walau you ingat saya orang macam tu walau Saya mana tahu kan. Kan. Yang lain memang gambar lain pun penyakit dia jijik, tapi sebab dia tak melibatkan bahagian ataupun organ yang sensitif lah. Jadi ulang sekali lagi, organ pembiakan. Jadi boleh guna je selagi benda itu ketika anda buat presentation itu tidak menyebabkan ketidaksenangan pada kawan-kawan lain. Sebab sekali lagi benda ni dirakam tau. Kalau anda buat presentation, benda itu kamu letakkan secara terang-terang, saya rasa mungkin nanti YouTube akan menghalang cikgu untuk menjadikan dia video semula lah. Itu jadi.
Jadi apa yang kamu akan buat untuk setiap patogen di sini, sekarang senang je. Sekali lagi, pertama memang kamu akan letakkan dia memberikan pengenalan lah, dia kumpulan mikroorganisma apa, bakteria ke, virus ke, apa panggil itu, protozoa ke ataupun fungus. Sebenarnya dah ada jawapan di situ. Lepas tu yang paling penting, yang utama selepas pengenalan, simptom lah. Apakah simptom ataupun ciri-ciri orang yang dapat patogen ni? Itu yang best sebab akan banyak gambar yang memang kamu tengok pun kamu akan muntah, biar je. Lepas simptom, macam mana dijangkit. Lepas tu macam mana jangkit, macam mana kita elak dan macam mana kita rawat. Okey, macam mana kita rawat. Jadi benda ini anda boleh buat presentation dalam 4 ke 8 slide, 8 maksimum tadi banyak pun. Yang penting kamu cakap saja dan satu poster yang ringkas. Satu poster yang ringkas. Itu sebab ini cikgu fikir tak nak bagi kamu kerja. Benda penting bentang je yang bahagian ini. Okey. Siapa rasa ada soalan yang tak faham? Ada. Apa dia? Jika kami buat baik-baik dalam pembentangan ini, kami boleh dapat TP berapa? Bergantunglah. Kalau kamu buatkan pembentangan yang bagus, memang TP 5 ada. Sebab kamu tengah macam mana ya? Kamu tengah mengusahakan sesuatu, okey, untuk presentkan mengikut cara kamu. Tetapi kalau nak dapat TP 6 lain. Kamu perlu mereka bentuk. Ini yang nanti cikgu akan bincang. Sabar ya, ada kat bawah. Sabar ya, ini TP 6 nanti ya. Jadi muka surat 162 ini dah ada ya. Ingat jangan lupa ada poster tau. Ini yang TP 5 cikgu bagi tu. Kalau kamu punya poster itu ada kreativiti lah. Bukannya poster tulisan. Kalau poster tulisan tak boleh buat apa-apalah. Dan cikgu akan bagi satu Google Form lepas ini, lepas pembentangan ini. Kamu boleh sebutkan nama kawan-kawan kamu yang tak buat kerja. Kamu boleh nilai dia. Senang je. Jangan risau. Cikgu tak akan tunjukkan kepada kawan kamu. Benda itu ada rahsia sajalah sebenarnya. Cikgu tengah fikir lagi macam mana nak isikan markah itu untuk jadikan dia benda yang rahsia sebenarnya. Tapi paling tidak akan ada Google Form. Okey, Google Form yang cikgu akan buatkan penilaian lah dengan kawan-kawan yang lain. Okey, jadi cikgu macam mana kita nak bincang? Banyak cara. Okey, banyak cara. Kalau tak ada data pun boleh guna telefon lah, call WhatsApp ke ataupun Telegram. Okey, jangan buat seorang diri. Jangan buat seorang diri. Okey, kita sambung sekarang vektor. Okey, vektor. Okey, setengah patogen muka surat 163 ya, disebarkan oleh organisma lain seperti nyamuk dan lalat. Okey, nyamuk dan lalat ini dikenali sebagai vektor sebabnya mereka bawa patogen dan menyebabkan penyakit tertentu. Mereka bawa patogen. Bukan mereka sebagai mereka itu yang menyebabkan penyakit, tapi sebab mereka membawa patogen baru menyebabkan penyakit itu. Jadi bakteria Vibrio cholera dipindahkan kepada manusia melalui badan lalat yang hinggap pada makanan. Whole one, kalau tak silap cikgu dalam China, satu ketika dulu, kalau zaman 1990, zaman cikgu lah, orang tua, kamu boleh tanya mak ayah kamu juga, ada ke satu ketika memang banyak poster. Elakkan makan makanan yang ada lalat. Memang semua tempat sebab ada kolera. Jadi boleh menyebabkan oleh ciri birik sampai mati ya. Ada isu dia juga. Okey. Dan seterusnya baru-baru ini denggi lah. Sampai hari ini pun masih menjadi topik penting sebab denggi ini sentiasa berlaku, boleh menyebabkan kematian. Dan bakteria Salmonella typhi dipindahkan kepada manusia melalui lipas. Okey. Jadi cikgu, perlu ke saya tahu nama saintifik? Contohnya lalat rumah, Musca domestica. Kalau boleh ambil masa sikit, hadamkan mereka, hafal rasanya tak perlulah. Namun, kalau dalam soalan STPM, cikgu kata STPM, memang ada soalan esei yang minta tuliskan nama saintifik. Cikgu tak tahu dia akan jadikan soalan SPM ke tidak. Tuliskan nama saintifik untuk organisma yang biasanya dalam buku lah yang lazim kamu baca ni. Okey? Jadi nak ke tak nak, contohnya lipas Periplaneta americana, ya. Tanya banyak kali, termasuk untuk nyamuk Aedes aegypti. Okey? Siapa ada soalan? Siapa ada soalan? Wow.
Ya, yang lain-lain. Cikgu nak tanya Faiza. Okey Faiza, boleh ke tak Faiza? Okey cikgu. Boleh ya? Good. Kita sambung ya. Jadi mungkin ada antara kamu tanya, macam tadi soalan Cihin dah tanyalah. TP6 itu apa cerita kan? Okey. Kamu boleh baca pada muka surat 163 dulu, 163 ya. Break. Ya. Ini adalah soalan yang cikgu rasa, cikgu dah baca untuk yang syllabus, bukan syllabus, untuk soalan SPM tahun 2022 ya. Ada soalan mereka bentuk, ada. Macam kamu punya PT3, di mana tidak seperti senior kamu lah. Dan kita masih lagi tidak mendapat contoh soalan untuk soalan inilah macam ni, yang reka bentuk ni. Okey, dijangka soalan reka bentuk pun dalam 8 ke 10 markah. 8 ke 10 markah. Jadi ini adalah soalan yang cikgu nampak. Itu cikgu orang kata, cikgu, buku apa yang paling sesuai saya untuk buat ulang kaji? Cikgu dah cakap buku teks kamu je. Tolong buatkan semua latihan formatif dan dia punya sumatif dia. Kalau kamu rajin lah. Buat, lepas itu tanda. Memang antara soalan reka bentuk yang cikgu nampak sekali lagi dalam buku teks anda adalah ini, mereka bentuk alat perangkap ataupun penghalau vektor yang mesra alam. Ini adalah soalan PT3 tahun kamu kan? Kamu pernah buat kan soalan ini ataupun tidak? Membuatkan satu sistem perangkap yang berkesan untuk menangkap tikus-tikus dan memindahkannya. Ada kan? Ataupun bukan tahun kamu, PT3? Bukan? Murid-murid? Tak ada kan? Tak ada. Kalau bukan tahun kamu, tahun sebelum kamu itu. Ya, sini kamu yang buat. Memang soalan PT3 di mana dia bagikan satu bentuk perangkap tikus. Dia minta rekakan, upgradekan perangkap tikus itu supaya boleh jadikan dia tangkap lebih banyak tikus. Contoh lah. Jadi, cikgu tak minta kamu buat, intai buat. Sebab kalau nak buat pun, kamu perlu hasilkan produk itu. Jadi Cihin, ini TP6. Cihin, ini TP6. Faham tak? Presentation paling maksimum sebab kreativiti anda buat poster bagus sekalipun TP5 saja. Kalau cikgu bagi kamu TP6, kamu perlu ada satu hasil tau, hasil benda baru. Sebab itulah kata nanti katanya orang lembaga peperiksaan dengan Kementerian Pengajian Tinggi, sesiapa yang contohnya nak jadi doktor ataupun pergi belajar ijazah sarjana muda sains engineering ke apa kan, katanya mereka ketika anda masuk ke universiti itu lepas tengok SPM, mereka akan tengok sekali dengan laporan PBD tingkatan 5 kamu. Maksudnya tingkatan 5 nanti kita akan bagikan laporan PBD kamu. Ya, laporan PBD contoh bio, mereka akan tengok TP6 ataupun 5 ke tidak. Untuk degree yang sains, yang berkait dengan sains yang penting lah, ataupun yang khususnya di kejuruteraan tau, untuk fizik. Okey, jadi perlu ke tak perlu kamu dapat TP5 ke 6, dia aku cakap jelah, kalau kamu tak usahakan nanti mungkin kamu akan ketika bersaing dengan kawan-kawan lain di seluruh negara untuk dapat khusus tertentu yang orang lain semua nak, kamu akan gagal di situ untuk dapat kursus tersebut. Mereka akan tengok sekali lagi CJ pelaporan PBD anda. Bukannya salah tau, memang nak minta TP6 itu penting ya, tapi cikgu dah cakap perlu ada hasil lah, perlu kita buat. Itu pasal projek anda tingkatan 4 itu penting. Itu TP6 bagi cikgu lah. Soalan? Siapa ada soalan? Untuk ya, thank you Wenhan. Jadi untuk yang cheese itu kamu belum buat, cikgu faham. Tapi cheese ke yogurt itu, tetapi pentingnya kamu dah siapkan kamu punya buku projek itu ya. Daripada apa panggil literature review, apa BM dia lupa dah, biarlah cikgu lupa BM dia. Literatur, apa tu? BM dia literature review tu. Aduh, tak apa. Nanti kita buat respirasi itu baru kita sebutlah semula kasih tu. Jadi benda itu, buku itu akan menjadi bukti anda untuk 4 kumpulan, sama ada mendapat TP 5 ke 6 lah. Kalau 6 itu maksudnya memang hasil yang benda baru lah. Okey? Itu untuk form 4. Form 5 pun cikgu masih fikir lagi ni, aduh macam mana ni.
Okey, jadi Nadia Farisha boleh faham? Boleh ya? Jadi ini sekali lagi muka surat 163 ni Cikgu akan bagikan jawapan di dalam grup untuk yang gua kelas rumah tengok saja, baca je. Tapi buat dulu harusnya nanti dah. Yang penting inilah contoh TP6 dan kesan patogen terhadap kesihatan manusia ini dia berkait dengan sistem keimunan badan di tingkatan 4 anda. Okey, dan kita akan sebut semula sebab memang kita akan sebut pentingnya antibiotik untuk merawat antibiotik. Merawat yang dah sakit disebabkan oleh bakteria dan juga fungi ataupun kulat. Dan satu lagi vaksin. Vaksin bukan merawat tetapi mengelakkan daripada jatuh sakit. Jadi murid-murid itu nanti juga akan sebut, sabar. Jadi antara penyakit yang diberikan dalam buku teks yang disebabkan oleh virus ialah hepatitis B Hepa B. Okey. Hepatitis B ini macam ni lah. Murid-murid perlu faham ya. Kamu semua dah dapat vaksin untuk hepatitis B tau. Okey. Namun sampai bila kamu punya badan boleh bertahan daripada virus hepatitis B. Okey. Sabar. Masa akan datang kita sebut bab ini untuk keimunan badan dan di situlah kita akan sebut bilakah kamu perlu vaksin untuk Hepa B. Sebab kamu dah injek Hepa B, vaksin dia. Tapi vaksin itu bukan sampai ke umur kamu meninggal, tidak. Kamu dah dapat, dia boleh tahan paling maksimum sampai umur 20 lebih je, 21, 22. Benda itu akan hilang kuasa dia. Cikgu, apa itu kuasa dia itu? Ada satu istilah nanti kita akan belajar antibody lah. Kita akan buangkan masa di situ juga bersama dengan respirasi ya. Keimunan badan kita akan belajar. Okey. Jadi kita perlu injek lagi vaksin untuk elakkan. Jadi Hepa B ini biasanya dia dijangkiti melalui pemindahan khususnya perkongsian cecair ataupun kita punya air liur ataupun melalui makanan. Jadi ada siapa yang suka kongsi makan semua, biasanya perlu hati-hati di situ lah. Hepa B boleh menyebabkan sirosis hati. Maksudnya hati itu membengkak dan juga boleh menyebabkan kanser. Kanser hati menyebabkan kematian pada masa akan datang. Maksudnya kalau kamu dah jangkit, kamu tak akan mati terus. Tidak. Tetapi kamu akan mati masa akan datang. Disebabkan oleh penyakit-penyakit sampingan. Sebab hati kamu akan hilang fungsi dia secara secara berlanjutan. Okey. Manakala TB pula, kalau anda tengok bakteria menyebabkan TB pun kita ada vaksin. Murid-murid kita ada vaksin ya. Namun benda ini menjadi isu balik ataupun soalan bio adalah kamu akan nampak dalam surat khabar berita baru-baru ini dalam 5-10 tahun ini TB itu mula menyerang semula pada masyarakat setempat, maksudnya di Malaysia. Kita dah vaksin, tapi kenapa kita boleh kena lagi TB? Itu isu dia. Sebab kita banyak menjemput warga-warga asing yang tidak vaksin untuk yang TB, untuk yang vaksin untuk TB kan. Mereka datang dan mereka menjangkitkan orang tempatan semula. Mungkin kamu yang dah belajar akan tanya, "Cikgu, saya dah vaksin. Badan saya sudah ada antibody. Kenapa saya boleh dapat TB balik?" Itulah soalan kebat. Soalan kebat. Cikgu ulang, kamu sudah mendapat vaksin. Contoh baru-baru ini COVID-19 lah. Kamu telah mendapat vaksin, contohnya Sinovac contoh. Kenapa kamu disebutkan dalam mana-mana artikel masih boleh lagi dijangkiti COVID-19 semula. Tapi kamu tidak akan memudaratkan sampai masuk ke ICU. Kamu boleh jangkit semula, tapi kamu tak akan jadi serius. Kenapa boleh jangkit semula? Jadi cikgu dah sebut antibody itu. Vaksin tidak akan berfungsi untuk elakkan jangkitan penyakit tersebut selagi kita komuniti tidak mencapai 80% itu divaksinkan. Ada sebab dia. Bacakan ya. Jadi TB ini rujuk kepada batuk kering. Batuk kering biasanya kalau kamu tengok dalam cerita ke drama yang batuk sampai keluar darah.
batuk keluar sampai darah. Jadi kenapa peparu itu boleh sampai berdarah? Itu pun dah dicerita dalam tingkatan 2. Sepatutnya dia minta kamu buat projek di situ, kajian. Cikgu pun terkejut. Masa cikgu mengajar itu, cikgu pun kata, apa hal Pak? Awalnya belajar. Tapi itulah yang sebenarnya berlakulah. Okey, kita sambung semula. Sorry ya. Jadi, protozoa dysentery ini pula sakit perut. Biasanya melalui lalat juga. Tadi itu kolera. Sekarang kolera itu, kalau kamu tengok bakteria kat ini protozoa dysentery, ciri birik, dan kulat menyebabkan penyakit panau, iaitu tompok putih atau merah jambu pada kulit. Okey. Jadi ini adalah patogen lah, bahagian berkenaan patogen. Okey. Jadi murid-murid, sebelum kita nak tamatkan topik ini ya, cikgu nak kongsikan dalam buku teks sains tingkatan 5 ini. Ada satu istilah baru. Kita namakan dia sebagai flora normal. Jadi murid-murid, anda boleh, saya juga minta kamu supaya bukakan skrin sebab benda ini kita ada dalam buku teks anda. Jadi sila buka buku teks anda, bukan buku teks, sila buka skrin kamu dan baca. Okey, sila bukakan skrin kamu dan baca ya, kejap ya. Ya, kalau anda baca pada skrin kamu sekarang, kamu akan nampak bahawa flora normal ini, English normal flora lah untuk English. Tapi yang pentingnya, kamu perlu sedar dalam badan kamu ada banyak bakteria simbion juga hidup dalam badan kamu. Khususnya kita panggil dia sebagai E. coli, Escherichia. Adalah di sini E. coli lah, tapi dia kat sini Escherichia coli. Short form dia E. coli. Biasanya di usus kecil. Mereka punya fungsi mikroorganisma ini duduk di dalam badan kamu. Okey, adalah penting okey, untuk macam mana kata ya, membantu anda dapatkan vitamin. Mereka sintesiskan vitamin B12 dan vitamin K ya. Okey. Mereka juga merangsangkan pertumbuhan tisu badan seperti tisu kolon dan tisu di dalam salur pencernaan. Mereka juga merangsang pembentukan antibodi. Okey. Dan dia juga berfungsi untuk menghalang pembentukan koloni patogen. Maksudnya patogen masuk, mereka akan halang patogen itu daripada bertumbuh. Tak nak. Mereka halang, mereka stop. Jadi sekali lagi, untuk bahagian mikroorganisma ini, bukannya anda belajar mereka sebagai patogen ataupun di persepsi jahat saja. Tidak ya, kamu dah tahu mereka ada kepentingan mereka, sama ada boleh digunakan secara saintifik ataupun di ekosistem. Okey, sebagai yang tadi kata pengeluar, simbion dan juga pengurai, itu bahagian yang ekosistem. Dia juga kalau anda tengok di dalam badan kamu, kita hidup secara bersama. Okey, hidup secara bersama. Jadi kalau anda ingat lagi lactobacillus ya. Okey, iaitu bakteria yang ada di dalam susu pun ada juga mereka dijumpa di dalam badan kamu. Okey, di dalam badan kamu, hidup bersama dengan dalam badan kamu. Jadi ada soalan ke tak murid-murid? Ya, ada. Thank you. Yang lain. Thank you. Irfan, ada soalan Irfan? Ada. Thank you Berhan. Irfan boleh jawab tak? Yemping boleh jawab? Yemping dan Keishan? Ya. Okey, jadi cikgu pun tak nak buang masa sekarang. Okey. Kamu sekarang ada kerja tau. Kerja yang poster dan pembentangan untuk mikroorganisma itu. Jadi kamu sekarang ada dalam dekat 6 minit sekarang. Cikgu akan berikan anda bincang sesama sendiri. Kamu nak buatkan Google Meet lain silakan. Cikgu okey je. Nak message pun tak apa. Tapi cikgu akan kekalkan dalam Google Meet ini sehingga 10-10. Okey, 10-10. Jadi kalau kamu nak tanya apa-apa, sila tanya sekarang. Cikgu akan tunggu dalam 5 minit ini. Okey, kamu boleh tutup skrin dan message kawan ke. Kalau nak keluar, boleh. Boleh je. Tapi sekarang
sebelum keluar ini, cikgu nak minta izin untuk ambilkan screenshot lah, apa lagi kan. Okay, sabar ya. Jadi, minta izin semua supaya bukakan kamera lagi. Kamera. Ya, bukakan kamera semua. Sila. Wah, Yonggi. Wow, bagus lah. Yang lain. Buka kamera sekarang dalam 5, 4, 3, Hashika, Kok Siang, Aileen, Si Hui, Noning, Fatin. Okey, dalam kiraan 3, 2, 1, sekali lagi 3, 2, 1. Alright. Wah. Okey, itu saja daripada cikgu ya. Cikgu akan tunggu kekal di sini nak bincang-bincang. Yang penting kita akan follow nanti ya. Kita akan ikut nanti untuk pembentangan mikroorganisma anda pada kelas yang akan datang Jumaat ke Khamis ini. Khamis ini kata saya dan jadual waktu yang terbaru lah. Okey. Poster itu buat dalam slide ke atau buat dalam bentuk lain Nadia? Okey. Boleh buat dalam, itu poster adalah JPEG. Gambar. Jadi kamu boleh gunakan Microsoft Word ke ataupun guna PowerPoint, lekat gambar, letakkan sedikit tulisan. Yang penting poster. Poster bukan essay. Maksudnya kalau kita baca, kita tahu apa benda yang kamu nak sampaikan. Cikgu, nak tanya lah, poster tu boleh buat offline ke tak? Secara offline maksudnya? Offline, hantar je. Kalau kamu nak letak poster itu dalam pembentangan kamu silakan. Tapi memang offline. Offline, maksudnya boleh buat dalam kertas lah. Ya, kamu akan hantar dalam Google Classroom. Faham ke tak? Slide itu kamu akan upload untuk Google Drive itu cerita lain. Tapi Google Classroom saya nak poster. Habis cerita. Itu adalah TP5 kamu. Kalau kamu buat cincai, jangan minta TP5 lah. Habis cerita lah kumpulan kamu. Jadi boleh buat dalam kertas ataupun boleh buat dalam komputer lah. Okay, saya cadangkan buat dalam komputer sebab tak ada orang akan tengok dalam kertas dalam zaman sekarang pun. Zaman cikgu pun kita dah terpaksa gunakan design. Jadi kepada sesiapa yang rasa mereka tak boleh buat, dua cara. Cikgu present saja. Okey. Siapa yang tak reti buat poster melalui komputer, dua. Pertama, gunakan kamu punya panggil Microsoft Word buat. Kalau tak silap cikgu boleh save dalam JPEG. Oh, PDF nah. PDF pun boleh. Terima. Nampak? Murid-murid. Ini satu. PDF terima, JPEG pun terima. Kedua, yang paling senang lah, juga kata senang Siapa nak gunakan software yang lain silakan, tak ada masalah. PowerPoint pun boleh. Nah. PowerPoint. Tapi PowerPoint kamu perlu setting dia. Kalau tak silap cikgu, kamu perlu letakkan dia punya setting untuk ada benda design dia kat sini yang kamu boleh letak. Dan untuk komputer yang lebih advance, poster ya, cikgu dah cakap poster ya. Kamu ada Adobe Photoshop lah. Kalau kamu nak guna juga boleh je. Cikgu tak cakap benda itu wajib ya. Boleh guna Microsoft Word saja buat. Tak ada masalah pun. Microsoft Word pun ada banyak fungsi dia. Kamu terpaksa buat ya sebab benda ini adalah biasanya khusus masa depan yang memerlukan anda buat assignment dia. Terpaksa. Okey? Siapa yang soalan? Ya, ada. Lain? Kishan? Ya, Nadia soalan apa? Duty Khamis ni ya? Ataupun pendek sangat masa dia? 4 slide je pun, apa susah. 4 slide dengan satu poster je, susah ke? Kalau susah cakap minggu depannya saya okey je, minggu depan hari Selasa. Nadia cadangkan minggu depan yang lain. Buen, Hashika. Minggu depan, Selasa. Hashika, you there? Hashika must be sleeping. He's there. Sorry. Oh, minggu depan ya. Okay. Then last I will ask Fatin. Khamis ke minggu depan?
Okey, macam minggu depan hari Selasa, hari Khamis ni cikgu akan masuk ekosistem. Siapkan yang tema kedua untuk tingkatan 5 kamu. Okey, kalau boleh cikgu nak siapkan lah. Cikgu dah sebut rantai makanan, kamu dah didedahkan biodiversiti pelbagai organisma. Jadi bab yang seterusnya ekosistem, selesaikan. Okey, jadi itu saja daripada cikgu. Terima kasih semua ya. Cikgu pun tak nak buang masa dan data kamu semua. Thank you so much. Have a nice day then. Have a nice day. Bye. Terima kasih cikgu. Thank you, cikgu. Terima kasih, cikgu. Cikgu. Tak apa, Lord Cihin, you got TP 6 already, don't worry. Pembentangan untuk yang apa Sales. sales. Tapi kita punya kawan Jiseng pun ada TP 6 tak ada masalah pun. Dia buat apa dapat TV 6 Pengakam ah. Oh, walau pelakam masuk dalam bio walau. 吹啊。Maksudnya ni apa off 那个 screen record 先。不用紧啊，后面给们懂吗？ Kita sekarang TP 6 maksudnya perlu menghasilkan sesuatu. Itu yang cikgu nak sampaikan kepada kamu. Bukan cikgu kedekut. Bukan cikgu kedekut ya. Itu jadi dia. Okay, cikgu. Jadi so far